Dan lat 5 minit dia jalan sampai dekat depan tu. Bila sampai dekat depan pokok keramat tu, Azmi pun berkata, sekiranya lu dapat tolong gua menang tempat pertama untuk nombor ekor, wah janji, wah akan hadiahkan lu anak babi comel. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya ingin berkongsi mengenai seorang anak muda yang menjanjikan sajian anak babi kepada penunggu pokok keramat. Cerita ni bermula dengan seorang yang bernama Azmi. Azmi ni hidup di kampung, hidup dia sederhana. Tapi dia mempunyai satu sikap buruk. Dia tak boleh nampak orang lebih daripada dia. Kalau dia nampak kawan dia ada rumah baru, dia pun nak ada rumah baru. Kalau dia nampak kawan dia ada kereta baru, dia pun nak kereta baru. Tapi Azmi tak pernah tunjukkan sikap dia yang kuat cemburu tu kepada orang lain. Depan orang lain dia macam biasa. Jadi orang tak sangka yang sebenarnya dia ada sikap cemburu. Walaupun Azmi hidup di kampung, tapi hampir setiap hari dia dengan kawan dia akan naik motosikal beramai-ramai menuju ke bandar untuk ngeteh. Di bandar itu mereka ada satu lokasi yang mereka biasa ngeteh dan bersembang. Pada satu hari ni, bila dia sedang ngeteh dengan kawan dia di bandar, tiba-tiba dia ternampak ada satu kawan mereka datang dengan motor baru. Daripada jauh, Azmi melihat, itu motor baru, Harley Davidson. Azmi dengan sikap dia yang tak boleh nampak orang lebih daripada dia, pun tanya, bro, motor baru ke? Kawan dia pun jawab, ya bro, ini motor Harley Davidson, aku baru dapat. Mak bapak aku baru jual tanah. Sikit duit tu dia bagi aku. Maklumlah aku ni anak kesayangan. Dan aku dengan duit ni terus bayar cash Harley Davidson. Azmi walaupun pada mulanya dia nampak macam menyokong, tapi dalam hati dia membara. Kalau boleh dia pun nak Harley Davidson. Bila habis je mereka ngeteh, mereka pun pulang ke rumah. Bila sampai dekat rumah, Azmi tak boleh tidur kerana dia teringat pasal Harley Davidson yang kawan dia baru beli tadi. Dia pun tanya dengan diri dia, aku pun kalau boleh nak motor mewah. Tapi macam mana? Kalau nak harapkan gaji aku kerja dari 9 pagi sampai 6 petang, memang tak cukup. Tapi dia ada cita-cita lah dia nak dapatkan motor tu. Bila sedang dia akal-akal macam mana cara aku nak dapatkan motor tu, tiba-tiba dia dengar satu bisikan pelan sangat di sebelah kanan dia yang berbunyi, barat. Bila dia dengar tu, dia pun macam terkejut. Barat? Apa yang barat? Tapi dia tak endahkan sebab dia terlalu syok terfikir mengenai motor tu. Dia fikir sampai dia tertidur. Besoknya, dia terbangun dan benda pertama yang ada dalam fikiran dia adalah perkataan barat tu. Semalam aku terdengar barat, tapi apa yang barat? Bila fikir, tiba-tiba dia dapat idea. Dia teringat, dekat bandar tu di bahagian barat ada satu pokok keramat yang mana orang akan pergi dan minta sesuatu. Apa-apa yang orang tu nak, dia akan pergi ke pokok keramat itu dan bagi sajian dan minta kepada penunggu pokok keramat tu. Tapi Azmi pun macam was-was sebab dia tak pernah pergi kan. Jadi dia tanya pada diri dia, betul ke pokok ni? Dia pun ambil keputusan, pagi tu juga dia dengan motosikal dia seorang diri dia pergi ke bandar tu kawasan barat untuk memeriksa sama ada betul atau tak lokasi pokok keramat tu. Dan bila dia pergi, sampai saja di kawasan tu, memang betul. Di kawasan tu dia nampak dekat luar tu ada banyak sajian. Azmi pun cakap, memang betul lah tempat ni. Aku tengok banyak je sajian. Tapi tempat tu dia harus masuk dalam. Jalan setapak dalam 5 minit jalan. Dia pun letak motor dia di tepi dan dia jalan lah. Bila jalan punya jalan, dia tak rasa takut. Malah dia rasa gairah. Aku kalau boleh nak minta untuk aku kaya. Lat 5 minit dia jalan. Sampailah ke dalam tu, memang betul ada pokok besar. Pokok keramat yang mereka katakan tu, tapi di sekeliling pokok keramat itu penuh dengan sajian.
Bila dia tengok tu, dia ambil keputusan. Aku malam ni mesti datang sini. Bila dia nampak pokok tu, dia pun sukalah. Aku malam ni mesti datang juga untuk aku minta kepada penunggu pokok keramat. Dia pun jalan, dengan belagaknya, dia keluar ke motosikal dia. Lepas tu dia balik. Bila sampai dekat rumah tu, baru dia teringat sesuatu. Dia cakap dengan diri dia, Azmi, tadi tu yang kau pergi tu, memang betul lah tempat tu pokok keramat. Tapi bila kau perasan balik, sajian-sajian yang ada dekat tempat tu, semua sajian orang Cina. Ini maknanya pokok keramat orang Cina. Engkau ni pula orang Melayu. Boleh ke kau minta kepada penunggu pokok keramat Cina? Dia pun dah mula tak yakin. Tapi dia tak putus asa. Dia cuba cari tahu mengenai pokok keramat tu daripada orang-orang Cina yang lain. Dia tanya taukil Cina sana, dia tanya orang Cina sini dan dia dapatkan maklumat. Dan bila dia tanya orang Cina tu cakap, kau jangan risau Azmi. Walaupun penunggu kat situ pokok keramat Cina, tapi jangan kata orang Cina. Orang Melayu, orang India, semua pergi dan minta hajat mereka kepada penunggu pokok keramat. Kau tak payah risau. Kau pergi aja. Tapi jangan lupa, bila kau pergi tu, kau kenalah bawa sajian. Kau dah tahu penunggu tu, penunggu Cina kan? Kau pandai-pandailah bawa sajian yang mungkin kau rasa orang Cina suka. Bila Azmi dengar tu, dia pun tambah yakin. Malam ni juga aku pergi. Tapi dia terfikir, betul juga kata orang Cina tu. Kalau aku nak minta kepada penunggu Cina, takkan aku nak bawa barang orang Melayu. Mesti aku bawa barang sajian orang Cina yang penunggu Cina tu suka. Tapi apa? Dekat situ dia tak tahu. Fikir punya fikir, dia masih tak dapat akal. Daripada siang tu sampai malam, dia tak tahu apa yang dia nak bawa untuk sajian. Dengan tangan kosong, tak apa. Malam tu juga, dia pergi seorang. Dia tak rasa takut, dia rasa gairah. Tapi bila sampai saja dekat luar tempat tu, dia mula rasa takut. Seperti ada banyak mata memandang dia. Dan dia pun jalan masuk dalam dengan semangat ni. Gemuruh pun ada, takut pun ada. Dalam 5 minit dia jalan sampai dekat depan tu. Bila sampai dekat depan pokok keramat tu, dia kan tak bawa apa-apa ni. Tapi dia cakap dengan pokok keramat tu. Azmi pun berkata, wahai penunggu pokok keramat, wah datang sini, wah ada hajat. Kalau lu dapat tolong gua menang tempat pertama nombor ekor, wah janji wah akan bagi lu hadiah anak babi comel. Jadi tolong gua. Sekiranya lu dapat tolong gua menang tempat pertama untuk nombor ekor, wah janji wah akan hadiahkan lu anak babi comel. Itu saja yang Azmi katakan. Sebab dia tak bawa apa-apa sajian. Jadi dia kalau boleh nak berunding dengan penunggu pokok keramat Cina tu. Lepas dia cakap macam itu, dia pun keluar. Bila dia keluar, dia tunggang motosikal dia. Dalam fikiran dia, dia terfikir tau. Betul ke tak apa aku buat ni? Entah ya ke tak penunggu keramat tu nak tunaikan. Dah lah aku tak bawa apa-apa sajian. Tapi dalam akal dia kata, alah, cuba je lah. Cuba, kalau dapat, dapat. Kalau tak dapat, ya sudah. Dalam fikiran dia macam gitu. Dia langsung tak fikir tentang risiko ke apa. Sebab untuk dia, alah, aku tak bawa apa-apa. Jadi kemungkinan besar, dia tak dapat apa-apa. Itu dalam fikiran dia. Sehari, 2 hari dia tunggu, tak dapat apa-apa. Jadi dia belilah beberapa nombor tu. Kononnya diingatkan mesti kenalah nombor pertama tempat ekor. Dia cuba-cuba nasib je, mana tahu kan kena tempat pertama. Dan hari ketiga, tiba-tiba dia tengok nombor tu. Memang betul dia dapat tempat pertama. Dia bersyukur dan menjerit, Alhamdulillah. Walaupun dia melakukan ritual itu, tapi tetap dia bersyukur kepada Allah kerana dia ingat yang bagi dia rezeki nombor ekor itu adalah Allah SWT. Dia lupa mengenai ritual yang dia pernah buat 3 hari lalu. Jadi dia bersyukur, ya Allah, terima kasih atas rezeki yang kau beri. Jadi dia terus gunakan duit itu. Dia dapat dalam ratusan ribu ringgit pada waktu tu. Sehari 2 hari, dia gembira. Masuklah hari berikutnya. Waktu dia tidur, dia bermimpi. Dalam mimpi dia ternampak satu lembaga besar. Sosok lembaga Cina dekat atas pokok yang dia pergi itu memberi dia amaran. Mana anak babi aku yang kau telah janjikan? Setiap hari untuk beberapa hari, Azmi termimpi benda tu sampai dia sedar. Dan semakin hari dia memimpi, sosok lembaga Cina tu makin lama makin garang. Meminta
Mana janji kau? Mana anak babi comel yang kau kata kau nak hadiahkan kepada penunggu pokok keramat sekiranya kau menang tempat pertama nombor ekor? Azmi pun dalam 2-3 hari kemudian, dia dah naik runseng. Mana dia nak cari anak babi comel? Dia mana tahu mengenai babi-babi ni semua. Dia bukan tauke jual babi. Kenal orang yang jual babi pun dia tak tahu. Dan dia terfikir juga pada diri dia, anak babi comel. Mana ada babi comel? Mana dia nak dapat? Dia dah runsing. Beberapa hari kemudian, Azmi mencuba untuk dapatkan anak babi comel. Tapi yang dia nampak, anak babi yang tak comel. Dia pun takut dan malu untuk tanya kawan-kawan Melayu dia. Bro, kau tahu tak ada tak mana-mana tauke Cina jual anak babi? Jadi dia dah mula runsing. Beberapa hari kemudian, dia pun ngeteh dekat tempat bandar yang dia biasa ngeteh tu. Bila dia sampai, depan kawan-kawan dia, kawan dia mula perasan. Azmi, aku tengok kau ni berapa hari runsing je. Kau ada apa-apa hal ke? Azmi pada mulanya dia tak nak bagi tahu. Dia kata, tak ada apa-apa lah bro. Tapi lepas kawan dia dalam 10 orang bertanya, kau ada apa-apa masalah ke Azmi? Kalau ada kau ceritalah pada kita orang. Kan kita orang boleh tolong. Akhirnya Azmi pun cerita. Okey korang tahu tak? Dekat bandar ni, di bahagian barat, ada satu pokok keramat. Kawan dia semua kata, tahu. Azmi pun sambung. Aku pergi ke pokok keramat tu dan aku meminta sesuatu daripada penunggu pokok itu. Kawan dia bila dengar, hah? Kau pergi ke pokok keramat tu? Kau minta apa? Azmi pun cerita. Masa tu aku agak cemburu lah dengan kawan kita. Dia ada Harley Davidson. Jadi aku pun kalau boleh aku nak dapat duit. Bila aku pergi kat pokok keramat tu waktu malam, aku sorang-sorang depan pokok tu, aku pun bercakap, wahai penunggu pokok keramat, sekiranya aku dapat tempat pertama nombor ekor, aku akan hadiahkan kau satu anak babi comel. Aku pada waktu tu aku tak sangka yang betul-betul terjadi. Tapi lat beberapa hari, aku menang tempat pertama nombor ekor. Dan setelah itu, setiap hari aku bermimpi, penunggu pokok keramat itu meminta mana hadiah tu. Aku pun tak tahu apa nak buat korang. Mana aku nak cari anak babi comel? Babi mana ada comel? Kawan dia semua cakap, kau jangan main-main. Ada pernah India dengan orang Cina pernah minta ke pokok keramat tu dan mereka dapat apa yang mereka inginkan. Tapi sebab mereka tak dapat tunaikan janji mereka, akhirnya mereka jadi gila. Jadi macam mana? Azmi bertanya. Bila tengah kecoh tu, tiba-tiba ada salah satu daripada kawan mereka pun berkata, alah, mana ada masalah dalam dunia ni tak boleh selesai. Senang je masalah kau. Bila Azmi dengar macam gitu, dia pun toleh. Siapa yang cakap macam tu? Dia ternampak kawan dia, Yep. Dan dia pun cakap dengan Yep, Yep, apa kau cakap macam tu, Yep? Kau tahu tak? Aku ni tengah runsing. Kau boleh pula cakap masalah boleh selesai. Macam mana nak selesai, Yep? Mana kau nak cari anak babi comel? Si Yep pun cakap, okey, apa yang kau janji kepada penunggu pokok keramat tu? Cuba kau cakap dengan aku. Si Azmi pun cerita, aku cakaplah dengan penunggu tu, kalau aku dapat tempat pertama, nombor ekor, aku janji aku akan hadiahkan dia anak babi comel. Jadi si Yep pun cakap, okey. Yang kau janji kepada penunggu pokok keramat itu adalah sekiranya kau menang tempat pertama nombor ekor, kau janji kau akan bagi hadiah anak babi comel kepada penunggu tu kan? Tapi kau tak cakap anak babi comel tu bernyawa atau tidak. Mati atau hidup. Jadi apa yang kau nak takutkan? Bila Yep cakap macam itu, Azmi pun teringat. Betul juga. Aku tak janji Yep bernyawa atau mati. Hidup atau tak. Jadi macam mana sekarang Yep? Yep pun sambung. Nah, kan? Jadi aku ada cara untuk selesaikan masalah kau. Azmi pun tanya, macam mana Yep? Si Yep pun cakap, cara dia adalah, kau nampak tu, dekat hujung tu ada satu kedai Cina. Tauke kedai tu dia jual anak patung. Kau pergi dekat kedai tu dan kau cakap lah, Tauke, lu ada tak jual anak patung babi comel? Kalau ada, kau beli. Dan kau bagi kepada penunggu pokok keramat tu. Sebab dalam perjanjian kau kan tak cakap sama ada anak babi comel tu hidup atau mati, bernyawa atau tak.
Jadi kau pergilah ambil satu anak patung, anak babi comel. Anak babi kan comel kalau dia patung untuk budak-budak Cina main. Kau ambil lah patung tu dan kau hadiahkan kepada penunggu pokok keramat. Kau dah tunaikan janji kau. Bila Azmi dengar macam itu, betul jugalah Yip apa yang kau cakapkan. Tapi Yip, aku masih was-was lah. Kalau betul lah apa yang kau cakap ni berhasil, bagus Yip. Tapi kalau tak berhasil macam mana? Nanti aku yang jadi gila. Si Yip pun cakap, apa kau nak risau? Bila kau bagi hadiah anak patung babi comel tu, dalam hati kau bacalah doa. Dan kau minta perlindungan kepada Allah. Lepas tu kau bertaubatlah, jangan buat lagi. Kan? Si Azmi tu macam, betul lah Yip. Apa kau cakap ni aku akan buat juga besok malam. Si Yip kata, kau jangan lupa hari ni kau cari tauke kedai tu dan kau beli satu anak patung. Besok siang, Azmi pergi ke kedai tauke Cina tu dan tanya tauke tu, tauke, lu ada tak anak patung babi comel? Tauke tu tanya, untuk apa? Si Azmi pun temberang lah. Dia kata ada kawan Cina, anak Cina tu dia suka anak patung babi comel. Jadi dia nak hadiahkan. Kebetulan pada waktu tu tauke tu ada tinggal satu aja anak patung babi comel. Dia pun tanpa buang masa dia ambil lah. Tapi dia cakap dengan tauke tu dia nak bagi kawan Cina dia lah. Padahal dia nak bagi sajian hadiah kepada penunggu pokok keramat. Malam tu pun sampai. Tapi kali ni Hazmi pandai. Dia tak pergi seorang. Dia bawa satu kawan dia yang degil punya, yang suka berlawan gangster tu. Dia cakap, bro, aku nak kena pergi satu tempat ni lah. Tempat ni ada macam seram sikit lah. Kawan dia punya degil, dia tak takut lah siapa kat depan dia. Jenis gangster, hati kering dia tak takut. Jadi dia bawa. Bila dia bawa tu, dia cakap, okay bro, kau tunggu aku sini sementara aku masuk. Kalau semua okay, nanti kita balik. Dia tak cakap tau dengan kawan dia tu yang dia nak pergi bagi hadiah. Kawan dia pula, ikut je lah. Asalkan ada makan, minum, dia pun ikut. Dan malam tu mereka pun pergi. Dalam pukul 10 malam. Bila sampai saja dekat situ, Hazmi pun cakap dengan kawan gangster dia, okay, kau tunggu sini. Dia pun masuk dalam lah. Bila dia masuk dalam, kali ni, dia dengar macam-macam. Ada orang pekik lah, ada orang bunyi garau, dan ada orang cakap Cina. Bila dia jalan tu, dia rasa lama sangat. Pada awalnya kan dia rasa macam 5 minit. Kali ni dia rasa macam 10 minit tak sampai. Dan sementara dia jalan tu, dia bawa lah anak patung babi comel berada di tangan dia tu. Sampailah dia dekat depan pokok keramat tu. Bila sampai, dia pun berkata, wahai penunggu pokok keramat, ini Wah datang untuk tunaikan janji gua. Wah janji sekiranya Wah dapat tempat pertama, nombor ekor, Wah janji Wah akan hadiahkan lu anak babi comel. Tapi Azmi pun sambung. Tapi ya, penunggu dalam perjanjian Wah tak ada cakap anak babi comel tu hidup atau mati, bernyawa atau tak. Jadi ini ada satu anak patung babi comel punya. Wah bagi lu, Wah sudah tunaikan janji ya. Wah sudah bagi hadiah. Dia pun letak kat situ dan dia lari. Pak keluar. Kawan dia yang kat luar tu ingat. Asal-asal ada apa-apa masalah ke? Dia ingat macam kena pukul ke apa? Tak, dia kata tak apa, jalan. Hati dia dah takut. Sebab bila dia keluar tu, dia rasa macam-macam. Macam-macam ada bunyi angin lah apa. Dan nasib baik, sementara dia bagi anak patung babi comel tu, dalam hati dia baca doa, ya Allah lindungilah aku, ya Allah lindungilah aku. Dan baru dia lari. Dan mereka pun pulang ke rumah lah. Lat 2-3 hari, Alhamdulillah, Hazmi dah tak ada lagi gangguan. Ternyata cara Yip tu berhasil. 2-3 hari kemudian, dia pun turunlah ke bandar, ke tempat yang mereka selalu ngeteh tu. Bila semua kawan-kawan dia dalam 10 orang nampak, Azmi datang lah. Semua cakap, Alhamdulillah Azmi, hidup juga engkau. Aku ingat kau dah mati. Si Azmi pun turun motor dan dia cakap dengan Yip, terima kasih Yip. Kau punya cara berhasil lah. Aku betul-betul bagi anak patung babi comel. Betul juga kau cakap Yip. Bila dalam perjanjian aku tak cakap apa, anak babi comel tu hidup atau mati. Pandai kau Yip. Tapi Yip, dalam hati dia was-was. Aku tak tahulah sama ada benda tu berhenti mengganggu aku kerana aku baca doa ke atau aku bagi sajian anak babi comel. Si Yip tu pun cakap, kau jangan risau. Yang melindungi kau adalah Allah SWT. Yang penting kau bertaubat. Kau jangan buat lagi.
Takut-takut kau buat lagi, nanti susah kau nanti. Kau bertaubat. Si Hazmi pun bertaubat lah. Dia pun langsung keluarkan duit dia dan kata, korang ini tempat pertama aku menang nombor ekor. Korang nak tak aku belanja? Bila Azmi cakap, korang nak tak aku belanja? Semua orang tu kata, tak nak. Tak apalah Azmi. Kau pergilah pakai. Sebab semua orang takut terkena kesan dia. Bila Azmi masih pakai, maknanya dia belum betul-betul bertaubat. Sebab kalau dia betul-betul bertaubat, dia tidak akan gunakan duit itu kerana datang daripada hasil yang haram. Tapi, pada pandangan dia ingatkan itu rezeki daripada Allah. Sedangkan dia beli nombor ekor. Dan dia melakukan ritual di pokok keramat tu. Jadi, bila duit tu habis, dia nak cuba lagi. Bila dia cuba lagi, kali ni dia tak pergi ke pokok keramat. Dia pergi beli gitu. Tapi bila dia beli, dia dah tak dapat lagi tempat pertama. Malah dia tak dapat apa pun. Dan masalahnya mula datang. Bila dia pergi, kadang-kadang bila dia belum bertaubat, ada pernah dia menguap atau masa dia bersin, mesti akan keluar satu bunyi. Contoh dia bersin, hacum. Atau dia menguap, seperti ada bunyi babi. Dia dapat merasakan penunggu pokok keramat tu masih memantau dia. Akhirnya, setelah 1 bulan, barulah Hazmi betul-betul bertaubat. Bila dia bertaubat, barulah dia tidak lagi diganggu dengan bunyi atau rasa dia diganggu oleh pokok keramat itu. Itulah kisah mengenai Hazmi yang menjanjikan sajian anak babi kepada penunggu pokok keramat. Semoga cerita ini dapat menjadikan pengajaran dan pelajaran untuk anda semua. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.